مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تعسر وتم بالخير أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia-Nya Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita kesempatan dan juga ruang waktu untuk kita sama-sama dapat berkumpul berhimpun di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini saya tak berapa sihat sikit. Banyak mandi hujan sehari dua ni. Selama 3 hari baru ni alhamdulillah diberi rezeki oleh Allah, diberi peluang untuk bermusafir ke Pulau Tioman atas urusan kerja di sana. Kebetulan sampai Pulau Tioman, tuan-tuan, kena musim hujan. Bila musim hujan ni tak lagi mana sangatlah, ya, banyak duduk rumah saja. Jadi itu maknanya rezeki lagi lah Allah tak bagi pada kita untuk kita nak berjalan jauh sikit. Jadi ala kulli hal kita teruskan majlis ilmu kita, ta'lim kita pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita kongsikan pada malam ini dapat memberikan faedah-faedah yang besar kepada kita sebagai penuntut ilmu yang takkan pernah habis waktu belajar kita. Jadi tuan-tuan, kitab ini seperti yang saya sebutkan dikarang oleh Al-Imam Burhanuddin ataupun Burhanul Islam Az-Zurnuji radhiyallahu taala anhu. Untuk pengetahuan tuan-tuan semua, kitab ini menjadi rujukan utama bagi para pengkaji berkenaan dengan pendidikan, ya. Sehingga dijadikan kitab ini kitab yang sangat penting untuk mereka nak lihat bagaimana pendidikan pada zaman awal. Sehingga tuan-tuan dijadikan kitab ini, ya, kitab rujukan bagi para doktor untuk tulisan PhD mereka. Bukan para ilmuwan Islam saja tuan-tuan, ya. Ilmuwan barat pun semua ambil kitab ni untuk dijadikan rujukan, ya, sebagai tulisan tesis mereka. Ini kitab yang kita belajar ni bukan kitab yang biasa-biasa. Ditulis pada tahun 620 Hijriah. Maknanya lebih kurang 800 tahun yang lalu tuan-tuan. Walaupun muka surat dia lebih kurang 32 muka surat saja dalam bahasa Arab. Tapi tuan-tuan, berkat tulisan Al-Imam Zurnuji diguna 800 tahun sampai sekarang ni masih digunakan. Ya. Maksudnya bukan kitab ni bukan sekadar kitab turas yang biasa-biasa. Tuan-tuan tahu tak makna kitab turas? Apakah yang dimaksudkan dengan kitab turas? Kitab turas ni bahasa Melayu kita panggil kitab kuning. Kenapa disebut kitab kuning? Kerana zaman dulu,
ya, kertas ni warna kuning. Betul ke tuan? Asli betul kan? Tak. Tulisan dulu, ya, kitab-kitab zaman dulu digunakan dengan kertas warna kuning. Kenapa guna kertas warna kuning? Sebab masa tu, zaman tu tak ada lampu macam kita sekarang ni, kan? Lampu masa tu ada apa? Ada lampu pelita, pasang pelita. Jadi lampu tu warna kuning, kena pula dengan kertas warna kuning. Bila kita mata yang membaca tu, ya, mata tu akan jadi lebih cerah. Mata tu akan lebih nampak dengan kertas yang warna kuning. Sebab itulah kitab ni yang dinamakan sebagai kitab kuning. Kutubus Safra. Bahkan ini bukan istilah dalam bahasa Melayu je, tuan-tuan. Dalam bahasa Arab pun disebut dengan kitab kuning. Kutubus Safra, ya, kitab kuning. Dan kitab kuning ni, kitab Turas ni, disebutkan oleh para ulama iaitu kitab yang umurnya melebihi 100 tahun. Ini kitab Turas. Ini kitab ni, tuan, bukan 100 tahun ni 800 tahun yang lalu Imam Zulmuji dah tulis, masih kekal sampai sekarang, masih dibahaskan di pondok-pondok, ya. Bukan sekadar penuntut ilmu yang baca kitab ni. Doktor-doktor, PhD buat kajian tentang kitab ni. Kenapa? Kerana ditulis secara khusus berkenaan dengan tarbiyah, berkenaan dengan pendidikan, ya. Dan kitab ni khusus ditulis berkenaan dengan manhaj-manhaj pendidikan dan adab-adab yang perlu, ya, kita amalkan semasa kita menuntut ilmu. Masalah sekarang ni, ya, kita tinggalkan kitab-kitab adab, kita nak belajar kitab-kitab ilmu saja. Ini yang menjadi punca dan kerosakan kepada tradisi keilmuan Islam, tuan-tuan, ya. Jadi kita nak balik semula kepada manhaj yang benar, iaitu kita bermula, ya, dengan kitab adab ini. Mudah-mudahan menjadi iktibar, ya, menjadi satu ilmu panduan yang berguna bagi kita sebagai penuntut ilmu yang tidak akan habis waktu belajar kita. Ingat, tuan-tuan, kita ni lifelong learner, ya. Seorang pelajar yang tidak akan selesai waktu belajar kita, mesti sentiasa menuntut ilmu. Tuan-tuan, kata ulama, kalau ilmu tidak dimasukkan dalam hati kita selama 3 hari, hati kita akan mati, tuan-tuan, ya. Hati boleh jadi mati kalau kita tak masukkan ilmu, ya, kalau kita tidak belajar selama lebih daripada 3 hari. Sama macam makanan untuk jasmani kita. Tak makan, tak minum lebih 3 hari, tuan-tuan, kita mati. Samalah juga seperti mana hati kita, kalau kita tidak masukkan dengan ilmu, yang kita tidak pelajari ilmu, maka hati kita, tuan, akan layu, ya. Hati kita tidak akan hidup. Sebab tu kita hadir dalam majlis ilmu ni, ya. Mudah-mudahan kita dapat suburkan hati kita, hidupkan semula hati kita, ya, dengan cahaya-cahaya Allah. Nurun yuqdhafullah fil qalbi, cahaya yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam hati setiap makhluknya, ya. Kerana itu, tuan-tuan, kisah berkenaan dengan adab ni antara saya nak kongsikan sebelum kita mula masuk pelajaran kitab Ta'lim Muta'alim. Diceritakan oleh Syekh Nazrul Nasir, ya, Ustaz Nazrul Nasir. Beliau menyebutkan bahawa, ya, adab-adab ini kadang-kadang ada yang ditunjukkan oleh para guru kita yang tidak ada dalam kitab pun. Tak ditulis pun dalam kitab, ya. Tapi diamalkan oleh para guru kita, para alim ulama kita. Dan amalan itulah yang menjadi tauladan kepada kita sebagai penuntut ilmu. Sebab tu, tuan-tuan, bukan semua benda ada dalam kitab. Kitab kalau mati, kalau matinya para ulama, ya, bagaimana kita nak ambil manfaat daripada kitab, kan? Sebab tu kata para ulama, untuk nak kekalkan ilmu mesti kita menulis, kan? Tetapi jangan ambil ilmu dengan hanya sekadar membaca buku yang tulis tersebut. La ta'khudhil ilma an suhufin. Jangan kamu ambil ilmu daripada lembaran semata-mata. Wa man yakun akhidan lil ilma, wa man yakun akhidan wa man ya'khudhul ilma an syai'an suhufin fa ilmuhu 'inda ahli al-'ilmi kal adam. Orang yang mengambil ilmu dengan membaca kitab, tuan-tuan, ilmunya di sisi ahli ilmu seperti tidak ada ilmu. Ilmunya tak diiktiraf, ya. Ilmunya tidak disahkan di sisi ahli ilmu. Sebab tu kata ulama lagi, wa man yakun akhidan lil ilmi an syaikhin musyafahatan yakun min az-zayg wa tahrir fi haramain. Sesiapa yang mengambil ilmu dengan jalan berguru, maka dia akan terpelihara daripada melakukan kesilapan, ya, terpelihara daripada melakukan kerosakan. Kadang-kadang ada amalan-amalan, ya, adab-adab akhlak yang ditunjukkan oleh para alim ulama kita tak ditulis pun pada buku, yang kita nak ambil terus daripada amalan para alim ulama kita. Jadi diceritakan oleh Ustaz Nazrul Nasir. Dia kata, diceritakan oleh guru beliau iaitu Syekh Muhammad Awwamah. Ni seorang ulama daripada Syria, ya, belajar di
sebuah madrasah di Serian. Dalam madrasah ni tuan-tuan, ada sahan madrasah. Sahan ni dalam bahasa kita disebut sebagai tempat perhimpunan, tempat lapang dalam sekolah tu. Yang dibuat satu majlis bersama dengan mufti Halab pada masa tersebut. Semoga Allah merahmati Syria dan menyelamatkan warga Syria. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, dalam majlis tu, mufti Halab tu sedang menyampaikan kuliah kepada para pelajar madrasah tempat Syekh Muhammad Awamah belajar. Waktu tu tuan-tuan, musim bunga. Musim bunga ni matahari ni lambat sikit cerah. Kumpul pada waktu pagi, waktu duha. Kemudian dalam ucapan tersebut tuan-tuan, matahari makin naik, makin cerah. Bila matahari makin cerah, bayang-bayang jadi makin timbul, makin jelas. Kemudian tuan-tuan, ketika Mufti Halab sedang menyampaikan ucapan, di kanan Mufti Halab ni ada Syekh Abdullah, Syekh Sirajuddin, Syekh Sirajuddin. Di kiri Mufti Halab tu ada beberapa orang guru yang lain, guru madrasah tersebut. Jadi bila matahari makin jelas tuan-tuan, tiba-tiba Syekh Sirajuddin ni dia bagi isyarat kepada guru di sebelah kiri Mufti Halab. Dia kata, belakang sikit, undur belakang sikit. Kenapa kena undur belakang? Dia kata, bayang-bayang kamu tu, bayang-bayang tuan guru sudah berada di bawah kaki kamu. Jadi untuk beradab dengan guru mufti tersebut, tolong ke belakang, jangan kamu pijak bayang-bayang tuan guru kamu. Masya Allah tuan-tuan, bayang-bayang guru pun kita tak boleh nak pijak. Ini ada tak dalam kitab? Tak ada. Tapi Syekh Muhammad Awamah ditengok sendiri bagaimana amalan para gurunya. Hatta bayang-bayang guru pun tak boleh nak pijak. Sebab tu ketika mana adab kita berjalan dengan guru, kita kena berjalan di belakang guru. Dan pastikan kita tidak pijak bayang-bayang guru. Kalau kecuali pada waktu malam. Waktu malam tak apa, kita kena berjalan depan tuan guru. Kenapa? Kerana bimbang, takut ada lubang, kan? Ada benda-benda yang bahaya, yang takut nanti kena guru dulu sebelum kena pada kita. Jadi pada waktu malam, disunatkan untuk kita berjalan di hadapan tuan guru dulu. Takut apa-apa berlaku pada tuan guru kita. Tapi waktu lain bagi guru berjalan dulu. Tuan-tuan, di Indonesia, di pondok-pondok Indonesia, kalau tuan guru lalu depan mereka, yang tengah naik motor pun dia akan berhenti motor dia. Turun daripada motor, kemudian berdiri, beradab dengan gurunya. Sampai tahap macam tu. Ada tak amalan ini diamalkan di Malaysia? Jarang-jarang tuan-tuan. Tak, jarang-jarang berlaku. Sebab tu kadang-kadang dalam majlis kita pun tuan, antara adab yang diajarkan oleh Ustaz Nazrul Nasir, kalau ada majlis bersama dengan guru, katalah majlis tahlil, kita salam dengan siapa dulu? Adab kita biasanya kita salam dengan orang yang paling kanan. Tak. Mula daripada orang paling kanan sampai ke tengah, kemudian sampai paling hujung belah kiri lah. Sebenarnya tuan, tak kena adab macam tu. Sepatutnya kena salam dengan siapa dulu? Salam dengan tuan guru yang paling tua, yang paling alim. Kalau tak tua pun tapi dia paling alim, salam dengan dia dulu. Ini pun amalan yang ditunjukkan oleh Syekh Muhammad Awamah. Dia kata waktu tu majlis dengan Syekh Abdullah Sirajuddin dan kemudian ada Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah ni dia lebih muda daripada Syekh Abdullah Sirajuddin. Waktu tu Syekh Muhammad Awamah dengan kawan dia datang, kemudian nak bersalam dengan Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah. Apa kata Syekh Abdul Fattah? Dia kata, pergi salam dengan Syekh dulu. Salam dengan Syekh Abdullah Sirajuddin, kemudian baru datang salam dengan saya. Jadi kawan Syekh Muhammad Awamah ni pergilah salam dulu dengan Syekh Abdullah Sirajuddin. Syekh Muhammad Awamah tadi bila tengok kawan dia pergi salam dengan Syekh Abdullah Sirajuddin, dia kata Syekh Abdul Fattah ni tengah kosong, kan? Tak ada orang nak tegur dia lagi. Dia pun pergilah nak salam dengan Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah. Apa kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah? Dia kata, Syekhul awal, salam dengan Syekh dulu. Sebab dia lebih tua daripada saya, aku muda daripada dia. Kamu salam dengan dia dulu, hormat, beradab dengan dia dulu, baru salam dengan saya. Ini adab yang perlu kita amalkan dalam majlis-majlis. Kalau majlis tahlil katakan, ada para ustaz, para alim ulama, salam dengan mereka dulu. Dah selesai salam mereka, baru boleh salam pada orang-orang yang lain. Ini adab yang kadang-kadang kita tak belajar pun, tapi kita tengok dengan amalan para alim ulama kita. Mudah-mudahan kisah-kisah seperti ini tuan-tuan menjadi inspirasi pada kita untuk kita beramal, untuk kita beradab dengan para guru kita dan beradab dengan ilmu kita. Jadi qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumikum fid darin amin. Telah berkata musannif iaitu al-Imam Zunnuji, ruginya menuntut ilmu kerana mencari kedudukan
penghormatan dan kurniaan duniawi. Al-Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustaz Qiwamuddin Hamad ibn Ibrahim ibn Ismail As-Saffari Al-Ansari telah mendeklamasikan kepada kami sebuah syair yang ditulis bagi Al-Imam Abu Hanifah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, katanya syair ni ditulis kepada Al-Imam Abu Hanifah. Jadi seorang penyair menuliskan kepada Al-Imam Abu Hanifah. Kata beliau, "Man talaba al-ilma lil ma'adi." Sesiapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, faza bi fadlin minar rasyadi, akan beroleh kemenangan dengan mendapat kelebihan dan kemuliaan daripada petunjuk, yakni Allah Subhanahu wa taala. Fayal khusran talibihi, alangkah ruginya penuntut ilmu yang berusaha linaili fadlin minal ibadi, yang berusaha untuk meraih kelebihan daripada hamba-hamba Allah. Tuan-tuan, barang siapa yang menuntut ilmu kerana akhirat, maka dia telah mendapatkan kelebihan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menuntut ilmu kenapa? Kerana untuk nak dapatkan kelebihan di sisi manusia, maka dia telah mendapatkan kerugian yang besar ketika mana mereka menuntut ilmu. Tuan-tuan, guru yang mengajar murid, yang dilihat amarah, tanda-tanda murid ni belajar bukan kerana Allah, maka tuan-tuan, sebenarnya guru tersebut telah memberikan pedang kepada perompak untuk memancung kepala dia. Faham tuan-tuan? Ya. Tok guru bila dia tengok anak murid ni, dia ni ada tanda-tanda, ya, dia belajar bukan kerana Allah. Dia belajar bukan kerana nak kenal Allah. Dia belajar bukan kerana nak bantu, nak selamatkan agama Allah, tapi dia belajar kerana ada niat-niat yang lain. Niat-niat untuk nak rosakkan agama Allah. Banyak tuan-tuan, ya. Orientalis barat datang belajar di Mesir, bahkan belajar dengan masyayikh Azhar pun ada. Tuan-tuan kenal Ignat Goldziher? Tak betul tidak tahu sebutan ni. Seorang orientalis daripada Holland, ya. Belajar di Mesir tuan, belajar di Azhar, belajar dengan para masyayikh Azhar di Masjid Azhar sendiri selama 5 hingga 10 tahun, ya. Belajar kitab-kitab Arab. Tuan-tuan kalau tengok kitab dia tulis dalam bahasa Arab sebiji macam orang Arab. Ini nak kata hebatnya, ya, orientalis barat. Dan kalau kita baca dalam tulisan dia, tuan-tuan, walaupun dia tak masuk Islam, ya, tapi dia semayang Jumaat sekali. Semayang Jumaat sekali dengan orang ramai dalam Masjid Azhar. Sehingga diceritakan dalam catatan buku beliau, dalam tulisan beliau, ya, ketika mana beliau sujud, ya, ketika mana dahinya mencecah lantai Masjid Azhar, dia kata apa tuan? Dia kata, saya merasakan satu ketenangan yang luar biasa apabila dahi dan hidung saya mencium lantai Masjid Azhar. Tapi tuan-tuan, Allah tak bagi hidayah kepada dia. Dan akhirnya dia tidak masuk Islam pun. Kerana dalam otak dia, ya, bukan untuk nak ambil manfaat. Otak dia bukan untuk nak cari kebenaran, tapi otak dia untuk menolak agama Allah, ya. Walaupun sipi-sipi lagi hidayah nak masuk dalam hati dia. Tuan-tuan, orang dia dah rasa ketenangan, ya, ketika mana dia sujud dalam Masjid Azhar tersebut. Tapi akhirnya balik semula negara dia, tulis kitab-kitab untuk memburukkan dan merosakkan agama Islam, ya. Jadi ramai orang macam tu tuan-tuan, belajar bukan kerana Allah, tapi kerana niat-niat yang tertentu, ya. Jadi kalau ada tuan guru perasan orang macam ni, ya, bila dia ajarkan lagi, melainkan kalau tok guru kata ada harapan murid ni pelajar ini ada harapan dia akan berubah, tak apalah. Tapi kalau tidak kata dia ni nampak macam nak jadi fitnah lah kepada umat nanti. Ni kalau belajar nanti jadi pandai, jadi alim, dia akan tulis buku-buku yang akan merosakkan umat Islam, kan? Tulis buku-buku yang menolak syariat agama Allah. Maka seolah-olah guru tadi dah bagi pedang kepada dia untuk nak potong pula, ya, nak potong kepala guru dia sendiri. Sebab tu guru pun kena tengok juga betulkan niat pelajar ni. Kecuali seperti saya sebut tadi, ada harapan pelajar ini dia boleh berubah satu masa nanti. Tapi tuan-tuan, hidayah milik Allah, kan? Kita berusahalah, ya, memilih dan membetulkan jalan murid kita. Ini disebut sebagai Syekhun Fattah, guru yang memberikan pembukaan kepada murid, ya, untuk bimbing dia, ya, untuk bawa kepada jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuan-tuan, ada orang yang dia datang kepada guru dia pula nak tentu tok guru tu nak kena buat macam-macam. Nak, ya. Bila tok guru bagi arahan, dia komplain pula. Dia kata, takkan nak kena buat macam ni tok guru. Nak. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok ada seorang alim sufi, datang seorang penuntut ilmu kepada dia, ya.
Kata dia, wahai tuan guru, saya datang ni, saya nak belajar, saya nak menuntut ilmu dengan tuan guru. Boleh tak? Boleh tak tuan guru ajarkan saya bagaimana untuk saya ni nak bertawaduk? Saya nak tawaduk tuan guru. Bagaimana? Tok guru kata, boleh. Boleh. Buang baju kamu sekarang. Buang baju yang kamu pakai sekarang ni, pakai baju ni. Tuan-tuan, Tok guru bagi pakai baju apa? Baju guni. Baju kain guni. Tuan-tuan tahu baju kain guni yang berah tu, baju tu tuan-tuan kalau pakai, kalau kena hujan busuk. Tak. Kalau tak kena hujan pun kena peluk air gatal badan. Tok guru bagi pakai baju tu. Bila dah pakai baju tu, Tok guru bagi pula mangkuk satu. Nah, ambil mangkuk ni. Anak murid tanya, ni nak buat apa Tok guru? Kata Tok guru, pergi ke pasar minta sedekah. Anak murid ni dia kata pada Tok guru, takkan nak kena buat macam tu? Tengok Tok guru kata, tengok. Tadi kata nak tawaduk lah, nak ikut arahan, rendah diri dan sebagainya. Tapi bila waktu saya suruh minta sedekah, kamu terus tempelak pada waktu tersebut. Terus kata, Tok guru, takkan nak kena buat macam ni. Maksudnya, kamu masih tinggi diri lagi lah. Kamu datang, kalau kamu betul-betul tawaduk, nak belajar tawaduk, bila saya sebut tadi, saya suruh tadi, buat teruslah. Tak, ini tidak. Komplain lagi dengan arahan saya. Komplain lagi pada waktu tersebut. Sebab tu tuan-tuan, masalah berkenaan dengan arahan guru ni tuan, kadang-kadang kita nampak pelik. Kadang-kadang kita nampak, kena buat ke? Tapi ada sebahagian orang tuan, dia ikut semua arahan guru dia. Ada sebahagian orang memang dia buat semua. Apa saja arahan guru pun dia akan ikut. Ini ada satu cerita tuan-tuan. Cerita seorang penuntut ilmu di Indonesia. Dia ni sebelum keluar daripada pondok tuan-tuan, Tok guru bagi tahu kat dia, dia kata apa? Kamu kalau balik nanti, kamu duduk di kampung, kerja macam bapak kamu. Kamu kena kerja seperti mana ayah kamu kerja dulu. Itu pesan Tok guru. Tapi dengan syarat, kata Tok guru, syarat dia kena bertakwa kepada Allah. Kamu kerja macam bapak kamu, tapi dengan syarat takwa kepada Allah Ta'ala. Yang tu saja. Dia pun ingatlah pesan Tok guru dia. Balik ke rumah, balik kampung dia, duduk dengan mak dia. Dia pun, mak dia pun tanyalah, bila ni nak mula mengajar? Ngaji pondok kan? Bila nak mula mengajar ni? Bila nak mula duduk dengan masyarakat? Tengah makan nasi masa tu. Dia pun tanyalah mak dia, mak, saya nak tanyalah sikit. Ayah dulu kerja apa ya? Ayah dulu kerja apa? Dia tak sempat nak tengok ayah dia. Ayah dia meninggal daripada masa dia kecil lagi. Mak dia senyap tuan-tuan, tak jawab. Mak kata makan. Habis makan tu, petang tu sembang lagi dengan mak dia, makan kuih pula. Mak dia tanya lagi, nak bila nak start mengajar apa semua ni kan? Nak mengajar masyarakat. Dia kata apa? Dia kata tak. Mak, saya nak kena kerja macam ayah kerja. Nak kena kerja macam ayah kerja juga. Sebab ini arahan Tok guru saya. Mak dia senyap lama kan. Dia pun tanya, mak, ayah dulu kerja apa sebenarnya? Ayah kerja apa dulu? Mak dia kata, biar betul. Tok guru suruh kamu kerja macam ayah kamu kerja. Dia kata, iya, ini arahan Tok guru. Tok guru suruh saya kerja macam ayah kerja. Mak dia kata apa? Kamu tahu tak ayah kamu kerja apa dulu? Ayah kamu tu maling, pencuri. Ayah kamu tu pencuri dulu. Takkan Tok guru suruh kamu kerja macam ayah kamu nak jadi pencuri? Tak. Dia kata, dah Tok guru suruh. Tok guru suruh. Saya kena kerjalah macam mana ayah saya kerja. Tapi dengan syarat lah Tok guru, kena bertakwa kepada Allah. Jadi dia kena jadi pencuri yang bertakwa. Macam mana tuan-tuan? Pencuri tapi kena bertakwa kepada Allah. Kita pun tak tahulah macam mana, apa hikmah dia. Tapi itu arahan Tok guru, dia ikut arahan Tok guru dia. Dia pun dah tahu ayah kerja mencuri. Dia pun mulalah belajar cara nak mencuri. Macam mana nak masuk rumah orang, macam mana nak ambil barang dalam rumah orang, macam mana nak selup poket orang, macam mana nak buka pintu besi. Semua habis dia belajar. Setahun mengaji tuan. Mencuri ni kena belajar juga tak? Setahun mengaji, akhirnya dah bersedia dah untuk nak mencuri. Malam pertama tuan, pergi sebuah rumah, dia tengok rumah ni nampak macam boleh nak masuk ni. Pergi depan rumah tuan, banyak kasut budak-budak. Dia pun kata, ini ramai anak kecil dalam rumah ni. Dia kata, ni kalau saya curi barang dalam rumah ni, saya bimbang esok ni dia orang nak makan apa. Ni budak-budak nak makan apa ni kan? Ramai anak-anak kecil ni. Kan jadi pencuri yang bertakwa, nak mencuri, tapi kesian kat budak.
Pencuri yang bertakwa kepada Allah. Dia fikir kata tak jadilah curi. Ya. Tak jadi curi sebab fikir kesian kat budak, patah balik. Ya. Balik semula ke rumah dia. Esok pun macam tu juga tuan-tuan. Tak jadi juga curi. Duk fikir ke orang kan. Satu hari dia kata, "Ish, tak boleh juga macam ni," dia kata. Macam mana nak kerja ni? Tapi dah Tok Guru suruh kerja mencuri. Kan? Tapi kalau fikir orang je, macam mana nak mula kerja mencuri ni? Satu hari dia kata, dia kena mencuri juga. Dia pun pergilah sebuah rumah orang kaya. Dia tengok rumah kaya ni, nampak, "Ish, ini macam boleh nak masuk ni." Masa tu, dia mula-mula nak usah-usah dah. Kemudian dia kata, kena ada juga seorang. Dia pun kata, orang kaya macam ni, biasanya dia tak bayar zakat. Orang kaya tak keluar zakat. Sebab tu dia boleh kaya. Dia fikir macam tu kan. Kemudian terus dia masuk. Dia masuk betul tuan-tuan. Jaya dia masuk. Kan belajar ilmu mencuri tadi, setahun belajar. Kemudian masuk bilik tu, buka pintu bilik kebal. Dalam bilik tu tuan-tuan, buka pintu bilik, ada tempat simpan barang apa semua kan. Ada emasnya, ada duitnya. Kemudian ada satu buku simpanan keluar masuk duit. Ni cerita betul tuan-tuan. Bukan cerita bohong ni. Cerita berlaku di Indonesia. Dia pun tengok buku tu, dia kata, sungguh rupa-rupanya orang kaya ni tak keluar zakat. Dia pun duk tengoklah buku tu, duk belik satu tengok kan. Sampai subuh tuan-tuan, tak curi lagi. Tak curi lagi, duk tengok buku tu je. Tuan rumah tuan-tuan bangun waktu subuh tu, terkejut tengok, macam mana pintu bilik kebal tu buka ni? Terus dia pergi tengok, ada seorang lelaki tengah duk belik buku simpanan keluar masuk dia. Dia pun tengok, pencuri ke apa ni? Ya tak? Nak kata mencuri, tak ada barang hilang pun. Elok je barang lain. Duk comor tengok buku simpanan keluar masuk duit tu. Dia pun kata, kamu ni siapa ni masuk rumah orang ni? Tiba-tiba masuk pintu bilik kebal, masuk tempat simpan barang orang tuan-tuan. Dia kata, kamu ni siapa ni? Terkejutlah tuan rumah kan. Pencuri ni kata, subuh dah masuk dah. Pencuri tanya tuan, subuh dah masuk. Tuan rumah dia terkejut dah, masuk dah. Jom kita sembahyang subuh. Pencuri ajak sembahyang subuh tuan-tuan. Sembahyang subuh berjamaah. Subuh dah masuk, curi tanya. Masuk dah. Kita sembahyang subuh dulu. Lepas tu, bila dah ambil wuduk apa semua, nak jadi imam, dia pula bagi tahu, tuan rumah yang afdal jadi imam. Jadi tuan dah jadi imam, saya jadi makmum. Pencuri ni pula bagi tahu tuan. Tuan rumah dia terkejut, terpana tengok, ni siapa ni? Ajak sembahyang subuh pula. Lepas tu sembahyang sekali. Dah habis sembahyang, bagi salam, apa semua zikir, duduk sama-sama, tuan rumah pun tanyalah. Saya nak tanya betul-betul, kamu ni siapa ni? Masuk rumah orang ni nak kata mencuri, bukan curi pun. Elok je barang dalam rumah saya, tak ada hilang apa pun. Dia kata, tuan, sebenarnya semalam waktu saya masuk, saya memang nak curi barang tuan. Saya ni memang pencuri pun. Tapi tuan, setelah saya tengok buku catatan keluar masuk duit tuan ni, saya tengok tuan tidak bayar zakat. Tuan, semalam alhamdulillah, daripada semalam sampai waktu subuh, saya dah tengok dah berapa, saya dah kira dah berapa zakat yang perlu tuan keluarkan. Kan dia ngaji pondok tuan, dah. Dia dah kira dah berapa dah catatan, dia tengok daripada catatan tu, debit, kredit apa semua, dia dah kira siap-siap. Ini zakat yang perlu tuan keluarkan. Saya dah kira semalam dah. Tuan rumah terkejut, tuan kata, aku tak pernah jumpa pencuri tolong kira zakat. Pencuri tolong kira zakat. Betul dia kata apa tuan? Dia apa? Akhirnya tuan rumah berkata, kalau bagus macam ni, saya tak pernah jumpa pencuri bertakwa macam ni. Boleh duk kira pula zakat untuk tuan rumah. Maka dia kata, kalau macam tu, boleh tak saya tawarkan kerja lebih baik pada kamu? Tolong jadi pembantu saya. Kamu tolong kirakan duit keluar masuk saya, dan bila saya perlu keluarkan zakat, kamu tolong bagi tahu kat saya. Dan akhirnya dia apa tuan? Pencuri itu akhirnya kahwin dengan anak perempuan tuan rumah tersebut. Dan akhirnya dia mewarisi harta tuan rumah tersebut, sampai jadi kaya. Macam kenapa tuan? Kenapa dia berjaya macam tu? Kerana ikut arahan guru dia, suruh jadi pencuri yang bertakwa kepada Allah. Ni kalau dengar cerita, betul ke cerita ni? Betul pada dia dah tuan. Dan kena pula yang bagi arahan tadi siapa dia? Guru yang murabbi. Guru yang murabbi, guru yang mendidik, guru yang tarbiyah hatinya. Bukan orang biasa tuan. Kalau saya bagi arahan macam tu, mampus tuan. Dari pencuri sungguh budak sampai mati. Ini kisah-kisah ajaib yang berlaku di antara murid dengan gurunya kerana mengikuti arahan gurunya. Ini hikmah tuan.
Atau guru suruh buat tu, buatlah benda tu. InsyaAllah ada hikmah dia. Allah akan selamatkan dia. Walaupun suruh jadi pencuri pun. Ya. Tapi dengan bimbingan tuan guru, insyaAllah tak ada masalah. Allah akan selamatkan dia. Baik. Tidak menjadi tegahan, mencari kedudukan untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, menyuruh yang baik dan menegah yang salah, melaksanakan kebenaran dan memperkasakan agama. Tuan-tuan, boleh tak kita belajar agama kerana nak cari kedudukan? Boleh ke tak boleh? Ni tuan-tuan, saya belajar kenapa? Contoh, saya belajar kerana nak jadi pegawai agama. Saya belajar kerana nak jadi qadi. Kenapa tujuan nak jadi qadi tadi? Tujuannya adalah untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau saya tidak pegang jawatan tersebut tuan-tuan, kata dia lah kan, kemungkinan ada orang yang lebih teruk daripada saya akan pegang. Ya? Kemungkinan ada orang yang tidak layak untuk pegang jawatan tadi, dia akan pegang. Maka akan rosak. Kan? Saya pegang ni untuk buat kebaikan kepada umat. Saya nak jadi pemimpin kepada umat ni adalah untuk apa? Untuk nak berikan kebaikan kepada umat. Kalau macam tu tuan-tuan, silakan. Tidak ada masalah. Tapi kena jaga betul lah. Ya. Kena jaga betul niat tadi. Takut-takut nanti waktu dah ada jawatan tu nanti dia mula melencong dah daripada niat yang asal. Sebab tu kata ulama tuan, dia kata kena catat niat kita ni. Waktu kita nak belajar ni, daripada rumah lagi nak kena catat niat kita. Saya datang masjid ni nak belajar ni kenapa? Ya. Ulama suruh tulis. Dia kata catatkan niat kita. Saya belajar ni kenapa? 1 tulis, 2, 3, 4, 5. Ya. Bila kita lupa tuan-tuan, tengok balik. Ya. Bila kita lupa, tengok balik niat kita yang kita tulis tadi. Bila kita dah nak melencong sikit, tengok balik niat yang kita dah tulis tadi. Ini ulama suruh tulis. Ya. Melaksanakan kebenaran dan memperkasakan agama, bukan untuk dirinya dan bukan untuk keinginan nafsunya. Bila kita dah belajar, dah jadi alim, dah balik semula pada masyarakat, diterima oleh masyarakat, jangan kita rasa bangga, jangan kita rasa takabur, jangan kita rasa tinggi diri. Tuan-tuan, baru ni saya baca tulisan pencetus ummah Akram Ikrami. Tuan-tuan kenal Piyu Akram? Ini sahabat saya, sama-sama belajar di Mahat Muhammadi Laki dulu di Kota Baru, di Kelantan. Dulu kami sama-sama lompat pagar tuan-tuan. Malam Merdeka, malam 31 Ogos, ya, panjat pagar sama pergi Stadium Sultan Muhammad di Kota Baru. Masa tu lah tuan-tuan, ya, balik semula ke asrama tu tak tahu nak masuk ke mana dah. Panjat pagar, turun pagar, warden dah tunggu dah. Esok terus kena rotan dengan warden. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, ya, sahabat saya ni akhirnya jadi seorang dai, ya, seorang public figure lah, ya, pencetus ummah Akram Ikrami, anak kepada imam besar dulu, imam besar Masjid Negara, Ustaz Taib Asamuddin. Kan? Dia ditulis dalam Facebook beliau yang diceritakan bagaimana ulama-ulama ni, kisah para ulama, dia nak merendahkan hati dia, ya, supaya dia tidak berasa bangga